pilihan raya disegerakan. Presiden yang kata begitu. Kestabilan demi kemakmuran. Itu yang sering dibawa oleh pimpinan UMNO. Kalau kita lihat dalam kempen di Melaka, kempen di Johor, kestabilan demi kemakmuran. Bagi dia kata, bagi nak menghalalkan desakan untuk pilihan raya ni. Sebab dia kata dengan keadaan sekarang jadi pergolakan politik, kita tak dapat melaksanakan dasar dengan baik sebab kita tidak ada kestabilan dalam kerajaan. Soalan saya, kestabilan atau dominasi kuasa? Dia kestabilan ini, kalau kita mau, kita dah stabil. Dalam keadaan negara sekarang ni, dari segi politik dia, kestabilan politik itu berlaku. Kalau tidak ada kestabilan politik, baru ini Parlimen membuat pindahan perlembagaan, boleh dapat 209. Kan? Maknanya, pihak-pihak politik di Dewan Rakyat itu lebih memikirkan masa depan negara, lebih memikirkan kepentingan rakyat. Jadi mereka menyatu, Yang Muhammad, untuk nak menyokong satu rang undang-undang yang prinsipnya pembangkang mesti menolak. Tetapi apa berlaku? Tidak berlaku begitu. Prinsipnya kerana kepentingan negara, pembangkang menyokongnya dan menjadikan 209. Satu undian yang terbesar dalam sejarah negara ini dalam meminda perlembagaan. Tak pernah berlaku itu. Hanya 11 kerana tidak adil. 2 meninggal dunia. Dari itu, itulah ada kestabilan politik. Kalau kata tidak kestabilan politik itu, usul ini tidak lulus, ini dan sebagainya, itu barulah dikatakan tidak kestabilan politik. Jemaah menteri pandangan berbeza, dia hentam dia, lost control, itu barulah dipanggil sebagai tidak ada kestabilan politik. Kita sekarang kestabilan politik ada, yang tak ada kestabilan dominasi kuasa oleh pemimpin tertentu yang melihat dia sudah tidak ada kuasa. Tapi bagaimana rakyat nak menerima dia sebagai mendominasikan kuasa kalau dia sendiri adalah orang yang cacat, yang turun naik mahkamah? Yang ini dia tak pergi tengok cermin besar, kan? Kalau dia tengok cermin besar, tentu ada keinsafan dia. Dia tak akan buat benda-benda yang boleh merosakkan parti. Itu sebab berapa kali saya kata, jangan kamu suruh saya sebagai ahli UMNO Akar Rumbi yang sekarang ketua UMNO Cawangan berkorban untuk parti. Tapi kamu yang di atas, apabila diminta untuk berkorban, undur diri untuk membolehkan parti ini buat. Supaya kami jangan sampai tindakan-tindakan kita ini 2 kali beban. Beban pertama nak menyerang isu-isu yang dibawa oleh PH, oleh PKR. Kedua, beban nak menjawab masalah 2 ekor ni. Masalah pribadi dia. Untuk rakyat. Rakyat tanya kita. Jadi itulah yang sebabnya yang kita kena ingat bahawa rakyat pun tahu. Kalaulah UMNO dengan ada 2 lagi ni yang saya panggil sebagai Mat Pekan dan Mat Ponorogo ni ada, ya UMNO ni tak ada perubahan lah. Hanya menukar baju lah orang yang sama. Jadi adakah rakyat mahu bahawa konsep kerajaan yang akan dibagi balik kepada UMNO ni hanya sekadar menukar baju tapi tidak menukar orang? Jadi apa yang rakyat dapat faedah? Jadi kita nak menghadapi pilihan raya sekarang, pertama, strategi yang salah. Apabila kita mendesak pilihan raya ini disegerakan, bukannya kita mangkang, maka kita dilihat sebagai satu parti politik mementingkan politik dalaman UMNO itu daripada segi kepentingan rakyat. Kerana pemimpin UMNO dah mula lapar, tak dapat tender, tak dapat projek, tak dapat ini. Jadi mereka mengharapkan kalau ada berlaku pilihan raya, konon-kononnya UMNO akan menang. Dan mereka akan hidup bergaya, bercuti balik ke London, beli kereta yang mahal-mahal, Audi ke, Porsche ke, dan sebagainya. Ini idea, bukan dia melihat. Tapi Dato', kalau kita lihat komen-komen dekat sosial media, saya tak tahu hal dalaman UMNO. Bila kita tengok desakan Presiden UMNO itu untuk untuk segera diadakan pilihan raya, membubarkan parlimen, dia dilihat disambut oleh ramai pimpinan, dilihat disambut oleh akar umbi yang katanya inilah masanya. Sebab ada apa yang masalah sedang dihadapi. Kalau kita singkap, bila kita tengok dengan tajuk rakyat menderita, saya teliti juga ucapan pimpinan UMNO di Perhimpunan Agung Khas UMNO baru-baru ni. Kemudian Convention UMNO Selangor, Convention Barisan Nasional Selangor. 70 hingga 80% berkisar tentang kuasa, pilihan raya dan sebagainya.
apa yang sedang UMNO hadapi sekarang? Adakah soal kompas hala tuju yang UMNO nak pergi? UMNO hala tujunya dah jauh tersasar, iaitu kita nak memperjuangkan kepentingan Melayu, kepentingan rakyat Bumi-Putra, kepentingan kaum-kaum lain. Jadi apa yang berlaku di dalam UMNO sekarang ini, mereka terpaksa kata, oh mesti adakan pilihan raya, sebab mereka nak menunjukkan sebagai the all the president man. Dan orang UMNO ni, saya punya pengalaman dalam kedudukan dapat 10 orang UMNO, saya rasa kalau dapat 3 jenis orang yang berfikir dalam UMNO dah bagus. Yang saya tahu dalam UMNO ni kalau 10 orang, 12 orang tidak akan berfikir. Ya kan? Sebab masalahnya mereka tidak mahu realiti. Kenyataannya itu mereka tak mau dengar dan mereka tak mau tahu. Apa yang mereka tahu ialah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang dalam politik. Hari ini kena menyokong orang ni kerana orang ni presiden. Bukan dia memikirkan parti ini mewakili 3 juta. Macam sekarang nak menghadapi pilihan raya. Saya baru saja mendengar taklimat bahagian saya sendiri pada di mana ketua bahagian saya bagi taklimat. Ada satu soalan yang agak komedi ditanya oleh ketua cawangan, bila agaknya wanita nak hantar 50 orang JR dalam cawangan dia. Ini adalah satu soalan yang saya nak katakan tak cerdik lah. Awak ketua cawangan, tapi awak tak buat. Itu sebab saya buat kerja. Itu sebab Datuk Yang Berhormat, saya tanya dengan orang UMNO ni, you orang UMNO ya, apa kat you ketua cawangan, you ni pilihan raya nak dekat, berapa you jaga pengundi? Datuk, kalau ada lah orang yang tahu jawab, saya jaga 80 orang, 800 orang, saya jaga 1000 orang. Ini data dia, berapa hitam, berapa putih, siapa sokong PN, berapa ahli parti pembangkang. Dapat jawab, dia patut dia anugerahkan tokoh UMNO lah. Tapi saya percaya, sebab waktu saya terlibat dengan pilihan raya negeri Johor, Datuk Zahrin antara yang saya hubungi. Sebab saya nak masuk kubu kuat UMNO, saya kena tanya orang kuat UMNO. Soalan pertama Datuk Zahrin, berapa banyak undi putih? Berapa banyak kelabu? Berapa banyak hitam? Bagaimana dengan keadaan sepasa? Itu adalah realiti yang Datuk tanya. Jadi saya percaya bila Datuk jadi kalau kita sebagai ketua cawangan dalam wilayah kita jaga, macam OSPD, dia tak tahu berapa kumpulan gangster dalam tu, berapa orang penjenayah apa semua, baik tak payah jadi OSPD. Begitu juga saya ketua cawangan, saya jaga 2040 pengundi yang saya tahu di mana orang tu dan siapa orang tu. Jadi ini yang tak dibuat, hanya main shot sendiri, kemudian bergantung bajet. Saya kata, pengalaman saya dulu-dulu, kita memang ahli UMNO lepas cukup 4 tahun, sahaja lepas pilihan raya, selepas cukup masanya, jentera mesti jalan automatik. Kerana kita tak tahu selepas 4 tahun tu akan berlaku pilihan raya. Ini ada cawangan-cawangan datang kuasa jentera pilihan raya pun ni tak ada. Itu realiti. Realiti. Saya itu daripada mulut ketua bahagian sendiri semalam cakap, ada satu kursus nak menghantar orang, nak pergi kursus, yang datang ketua cawangan seorang terlenggang-lenggang. Jadi bagaimana nak menang ni? Bagaimana nak menang? Kalau kita sendiri selaku ketua UMNO ni, dia bergantung. Kalau askar, dia ada batalion, sampai 26 batalion, askar Melayu ke, 26 PPS ke. Tetapi di dalam batalion tu ada platoon. Platoon tu adalah penting, itulah kekuatan. Dari dalam bahagian ni, kita ada cawangan nilai yang kena gerakkan, iaitu berjumlah 28,000 ketua cawangan yang sama dengan saya. Adakah mereka dah buat kerja? Adakah mereka telah menghantar respon kepada bahagian kaji selidik? Yang dia kaji selidik, Abdullah Sani sokong siapa? Omar sokong. Dia tak kaji selidik apa isu rakyat sekarang yang dibangkitkan seperti yang disebut oleh Abdullah Sani. Dia umpama macam indah khabar dari rupa. Dia masalah sekarang, UMNO kena respon kepada masalah rakyat. Contoh dia, di kampung dia, minyak masak tak ada. Itu harga RM8.50. Sekarang naik RM12. Patutnya dia hantar semboyan lah pada ketua bahagian.
Macam saya pergi ke Lahad Datuk. Saya tiba-tiba saya tengok minyak tak ada. Wah, itu kan kerja saya buat TikTok. Habis. Bergabah semua orang, tubuhkan pasukan jihad lah. Kementerian pun ambil tindakan lah. Besok lusa tu tertangkaplah penyelundup. Jadi, inilah cara yang patut kita gerakkan parti kita. Jadi kalau nak gerakkan, Anwar ini, Datuk keluarkan video. Saya dah kata beberapa kali dengan kawan-kawan saya dalam media sosial. Anwar janji, besok perintah harga minyak turun. Itu janji-janji politik yang dilakukan. Kalau kita buka lah video UMNO, berapa banyak pula yang janji-janji politik yang kita tak buat, yang kita janji. Dalam bahagian saya sendiri, kadang-kadang terbabas cakap. Sri Anwar belum PM lagi tu. Belum buat PM lagi. Iyalah. Itu kalau dia PM. Nah, betul. Ya, itu yang kata. Saya pun bersetuju. Dia tidak PM, kita yang PM ni. Kan? Dari itu yang jadi masalah. Jadi rakyat sekarang, dalam penderitaan mereka hendakkan satu perubahan. Bukan perubahan harga minyak turun, harga barang makanan turun. Yang perubahan dia hendak ni, keyakinan dia pada siapa? Jadi keyakinan pada awalnya dah ada pada Ismail Sabri, tapi dibunuh oleh tombak, oleh keris dari UMNO itu sendiri, iaitu Mahayun Ismail Sabri ni. Akhirnya rakyat kata UMNO ini opportunis. Sebab UMNO ni zaman saya, yang perlu saya nak jawab dari orang ramai ialah itu pengertian UMNO itu sendiri, United Malay National Organisation. Diubah oleh parti pembangkang masa itu, termasuk PAS, PKI tak ada masa itu zaman saya, parti sosialis, DP itu sendiri. UMNO itu maknanya untuk memuaskan nafsu oportunis. Kisah dulu kisah dulu itu. Jadi selama yang saya ada dalam UMNO ni, sejak azali, UMNO dari segi ekonomi baru yang dibuat oleh pihak pembangkang itu untuk memuaskan nafsu oportunis itu masih kekal hingga sekarang. Tapi bila saya sebenarnya tak tahu Datuk benda tu, tapi bila Datuk cakap rasa macam boleh guna balik benda ni. Jadi itu sebab kita kalah melawan PAS. Kita asyik PAS, parti ajaran sesat, kan? Tapi UMNO ni diterima oleh orang, dan kemudian untuk melahirkan sentimen Melayu, PAS balon lagi kita dulu. UMNO ni apa? Untuk Melayu nikmat orang. Saya tak kata nikmat orang tu Cina, India, itu saja. Untuk Melayu, dasar ekonomi baru untuk Melayu, itu ini dan sebagainya. Tapi nikmat orang. Ini yang masalah. Dia orang kata nak tengok pembangunan, dapat tengok bangunannya Datuk. Itu antara yang dimain-mainkan. Dulu. Bila saya tanya dengan Datuk Zahari tentang Kompas Hala Tuju UMNO pada hari ini, sebab itu kalau kawan-kawan di luar sana yang sedang menyaksikan, anda boleh ambil masa, buatkan perbandingan, tonton sendiri ucapan dasar Presiden UMNO sewaktu Perhimpunan Agung Khas UMNO. Boleh tonton sendiri ucapan dasar Pengerusi Barisan Nasional sewaktu Convention UMNO Selangor, dan juga boleh tonton sendiri ucapan dasar Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu Kongres Keadilan, dan anda sendiri boleh buat pertimbangan dalam hal ini. Dan untuk itu, Datuk tadi saya